Nak jadi baik ni, apa cabaran dia? Nombor satu, nafsu. Benda dunia ni tuan-tuan seronok. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tipu daya ya, tapi yang tu yang menyeronokkan. Tipu daya aja, tapi itulah yang menyeronokkan. Ya Allah, kawal hawa nafsu. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, hawa nafsu yang melarang kita jadi baik. Kita nak semayang subuh berjemaah. Hari itu kita dengar ceramah, satu ustaz cakap, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh berjemaah, Allah jaga dia. Dia pun azam nak semayang subuh berjemaah. Kunci jam pukul 5. Pukul 5 jam berbunyi, kleng, nafsu. Nak bangkit, tak bangkit, nak bangkit, tak bangkit. Lalah dia tampunya jam tu. Pecah jam tu tuan-tuan. Jam kedai RM2 pula, pecah berkecah. Nafsu dah mengalahkan dia. Selimut dah mengalahkan dia. Berapa banyak orang yang kalah dengan selimut dia. Belum Dajjal datang lagi, belum Ya'juj dan Ma'juj datang lagi tuan-tuan. Dengan selimut, nafsu mengalahkan kita. Nombor 2, yang menghalang kita jadi baik apa dia? Manusia. Manusia. Nak mana Rin? Masjid. Malam ni ada ceramah Ustaz Kazim. Nampak? Apa makna dia gelak tu? Gelak ni macam-macam makna tuan-tuan. Itu lain gelak dia. Gelak macam tu, gelak suka tu. Itu lain. Gelak yang lain pula. Nak ke mana ni Din? Malam ni ada ceramah Ustaz Kazim di masjid. Aku nak pergilah Ustaz Kazim. Lain tuan-tuan. Apa maksud dia? Gelak tu mau maksud, kalau aku jadi kamu, aku tak pergi. Itu maksud dia tuan-tuan. Oh, gelak ni macam-macam. Kalau aku jadi engkau, aku tak pergi dia. Aku tak pergi. Kenapa? Ya, engkau pergi dengar ceramah dia. Apa kau dapat? Dia tu macam maharaja lawak lah. Tak ada ilmiah. Oh subhanallah. Aku tak pergi dah. Nampak? Tu nama dia syaitan manusia. Yang menghalang orang nak jadi baik, setan manusia. Menghalang ni yang banyak. Tuan-tuan, saya nak ceramah ni pukul 12. Tuan-tuan ni duduk bersila, sakit gaut, nah, tahan kencing, jenis tak boleh kencing, tahan pula. Ada setengah orang tuan-tuan sebut tandas nak terkencing tu, tak tahu penyakit apa tau. Jenis tua lah. Tua ni sebut tandas dia nak terkencing. Tengok gambar WC tu pun nak kencing lah. Dia naik bas rombongan, geng warga emas semua. Okey, siapa yang nak ke tandas turun. Dia tak teringin pun tuan-tuan. Bila sebut nak ke tandas, aku pun nak pergi lah, kata dia tuan. Tuan-tuan ingat senang ke saya nak ceramah ni? Tuan-tuan duduk lama, tuan-tuan tahan tandas, tuan-tuan pegang budak, tuan-tuan ini datang daripada jauh nak dengar ceramah, duduk bersila macam ni pula. Kalau saya tak buat sesuatu benda yang tuan-tuan tak suka, tuan-tuan jemu. Saya boleh ceramah tuan-tuan ilmiah. Ilmiah saya boleh sebut mengikut pahaman setengah ulama mengatakan bahawa sambutan tahun baru Masihi ini adalah dilarang kerana perbuatan itu tidak diperbuat oleh Nabi SAW. Tetapi perbuatan pendapat itu dibantah oleh setengah ulama. Mereka mengatakan bahawa harus merayakan sambutan tahun baru seperti mana yang tersebut oleh Allah dalam Al-Quran suratul Kahfi ayat 25. Tetapi pendapat itu dibantah pula. Sampai bila nak selesai ni? Dibantah. Kau ingat ni universiti ke? Ni bukan universiti. Ini masjid. Nak keluar daripada masjid ini, biar aku dapat satu kepahaman yang jelas. Dapat kepahaman yang jelas. Bukan nak buat perbandingan. Saya ni bukan kuliah maghrib tiap-tiap minggu datang. Saya ceramah ni tuan-tuan dah 30 tahun. Ini kali ke berapa ni Ustaz? Kali pertama. Nak datang balik 30 tahun lagi. Tiba-tiba saya ceramah, pendapat itu dibantah oleh Imam Ibn Jauzi. Imam Ibn Jauzi dibantah. Kalau hutang dibantah. Ceritalah keputusan muktamad dia apa. Saya kena ceramah betul-betul. Pasal apa? Supaya tuan-tuan tak terasa kita dah ceramah 1 jam 10 minit.
Dah sejam 10 minit dah kita ceramah. Ada tuan-tuan terasa? Tak. Sebab apa tuan-tuan tak terasa? Sebab tuan-tuan tak cakap. Yang terasa kami, tuan-tuan. Tuan-tuan terasa apa duk gelak? Memang tak terasa lah. Maka tak terasa dalam ceramah itulah dipanggil kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang Allah sebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kamu pada jalan Tuhan kamu dengan kebijaksanaan, supaya orang senang faham, supaya orang tertarik, supaya orang tak terasa, supaya orang nak datang lagi ke masjid, supaya orang nak dengar lagi ceramah. Itu nama dia hikmah. Dalam bahasa tuan-tuan, smart. Berceramahlah dengan smart, pintar. Lah, memang tidak ada ilmiah. Bukannya kita mengaji nak ilmiah, pergi sekolah saya, pergi mengaji di pondok saya, sehari 10 kitab satu pagi je. Apalah ilmiah tak ilmiah, kok botak kepala mengaji kot. Oh, ini tidak. Jangan. Dia Ustaz Kazim ni dia tak habis-habis dia apa ni tuan-tuan. Yang ketiga yang menghalang kita nak jadi baik, apa dia? Dunia ni nak menghalang kita nak jadi baik. Kita ni mula nak berubah, pakai tudung lah, pakai tudung comel lah. Tiba-tiba bila dah pakai tudung, bisnes tak jalan. Dulu berlakon tak pakai tudung, kemudian berubah. Saya bersyukur Allah bagi hidayah pada saya. Nampak? Oi, dalam rancangan secara langsung tu, sejak saya balik pada umrah, Allah tak pilih saya. Nampak lah. Kita bersebak dengan ya Allah, syukurlah dapat hidayah hamba Allah ni. Tudung labuh tuan-tuan, pakai glove tu. Sini tangan sampai ke sini sarung lengannya. Masuk tahun lepas tu pula tuan-tuan, buka tudung. Saya tak nak hipokrit, inilah diri saya yang sebenar. Ya. Saya pakai, biarlah kita pakai tudung kerana Allah kan, bukan kerana apa-apa kan. Jadi saya nak jadi diri saya yang sebenarnya. Cuma saya minta pada peminat, doakan saya supaya saya kembali bertudung. Doakan saya. Kepala otak kau tuan. Siap dia suruh kita berdoa untuk dia pula tuan. Kenapa? Sebab bila pakai tudung, kepelbagaian watak tak dapat. Bila pakai tutup aurat, tak dapat kepelbagaian watak. Hanya dapat jadi mak, jadi opah, tak pun gaji orang gaji duk angkat air. Tak dapatlah dulu nak dapat watak yang penting-penting. Cabaran dunia datang pada dia. Yang keempat, cabaran nak jadi baik ni apa dia tuan-tuan? Cabaran nak jadi baik ialah syaitan, iblis. Ni tuan-tuan duduk sini, jangan kata sekarang lah dengar khutbah Jumaat. Waktu itulah waktu paling mengantuk sekali. Waktu tuan-tuan naik kereta pada rumah datang ke masjid, ada muak dalam kereta? Ada muak? Tak ada tuan-tuan. Tambah yang naik motor Y3 suku lagi tak muak elok je. Bila masuk dalam masjid, dapat tiang pula, Allah tuan-tuan, dia mari mengantuk tu lah, air mata keluar ni. Nampak? Setan. Sebab tu Nabi cakap, kalau kita mengantuk duduk di situ, ubah tempat lain. Ni tuan-tuan dengar ceramah ni mengantuk dah, ubah tempat tu, mai duduk celah-celah ni, insya-Allah tak mengantuk dah. Nampak kepala tuan-tuan ni. Ubah tempat duduk. Setan dia mari kacau macam itu, sampai dia kacau kita mengantuk sampai waktu itulah gatal celah punggung. Cuba tuan-tuan tengok apa ramai yang gatal celah punggung waktu semayang, waktu dengar ceramah. Nak garu orang tengok, tahan, tahan. Setan sungguh.